Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan saya dan tuan-tuan, Allah Ta'ala izinkan kita, Allah bagi taufik kepada kita dapat datang ke surau salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan kemudian Allah izinkan lagi kita duduk dalam majlis ini. Mudah-mudahan ini dalam kategori majlis ilmu yang dikira, yang diambil kira oleh malaikat rahmat kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sekarang ini sedang dikelilingi oleh malaikat rahmat, dan mudah-mudahan amalan kita pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siang tadi 27 Rajab, malam ni malam 20 Rajab. Siang tadi saya cuti lah, saya cuti. Jadi bersempena dengan cuti 27 Rajab ini, walaupun saya bukanlah penceramah jemputan untuk ceramah Isra dan Mi'raj, tapi bersempena dengan Cun malam ni giliran saya pula bagi kuliah. Jadi saya rasa sesuailah kalau saya nak bercerita tentang kita nak mentadabbur ayat yang pertama dan satu-satunya ayat dalam surah Al-Isra yang bercerita tentang Al-Isra. Nama surah ini Al-Isra. Bila kita baca sejarah tentang peristiwa Al-Isra dan juga Al-Mi'raj, dia panjang. Tapi bila kita buka Al-Quran, satu ayat ini sahaja yang bercerita tentang Al-Isra. Okay, jom kita baca surah Al-Isra ayat yang pertama. Muka surat berapa tadi Bang Muin? 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
innahu huwas sami'ul basir. Dalam ayat yang pertama daripada surah Al-Isra ini, kita lihat pertama sekali surah Al-Isra ini masuk dalam kategori surah Makkiyah. Memang confirmlah surah Makkiyah sebab ketika ia berlaku Nabi masih lagi berada di Makkah. Confirm Nabi masih lagi berada di Makkah. Jadi surah ini dimulakan dengan tasbih, dimulakan dengan perkataan subhana. Kita kata subhanallah, and maha suci Allah, and subhanallah, maha suci Allah. Jadi subhanallazi, maha suci Tuhan yang apa? Asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Kalimat asra tu maksudnya memperjalankan pada waktu malam. Kemudian Allah sebut lagi lailan. Jadi disebut malam tu 2 kali. Memperjalankan pada waktu malam, pada waktu malam. Nak kata apa ni? Sungguh-sungguh peristiwa tersebut berlaku pada waktu malam. Asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami, dari Al-Masjid Al-Haram. Di manakah kedudukan Al-Masjidil Haram? Maka jawapannya di Makkah ataupun di Makkah. Zaman moden hari ni kita kata Makkah itu terletak di negara Arab Saudi. Ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Al-Masjid Al-Aqsa, iaitulah kita kata di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis orang putih panggil Jerusalem ataupun Yerusalem. Di mana tu? Yang betulnya ialah Filistin. Tapi kalau kita buka peta dunia hari ini, kalimat Palestin tak jumpa. Ditulis Israel. Allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya, sekeliling kawasan Baitul Maqdis itu ataupun Al-Masjidil Aqsa itu. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan kepadanya. Nya tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ayatina, daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia iaitulah Allah, dialah Allah yang maha as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Jadi kalau lihat dalam surah ini, rupa-rupanya kalau kita baca semualah kan, ada lagi beberapa tempat yang ada perkataan subhana. Yang pertama di sini, subhanallazi asra bi'abdihi. Lagi jumpa lagi dalam ayat yang lain, dalam surah yang sama Allah kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Lepas tu Allah sebut lagi tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Betul, Allah sambung lagi, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Dalam surah yang sama berulang-ulang Allah sebut perkataan subhanahu, subhana, tasbih, memuji Allah. Juga disebutkan dalam surah ini juga wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Berapa kali dah subhanallah dalam surah ini? Last sekali ayat yang terakhir dalam surah Al-Isra ini Allah sebut wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Ini keistimewaan yang terdapat dalam surah Al-Isra. Banyak kali Allah sebut subhana, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Baik.
Yang pertama sekali, antara yang dihuraikan oleh ulama tentang perkataan subhana di sini, istimewanya ialah hebatnya peristiwa Al-Isra itu sendiri. Sehingga Allah memulakan nak cerita tentang Al-Isra, Allah sebut subhana dahulu. Maha suci Allah daripada segala kekurangan, dari segala benda yang kita nampak cacat ataupun lekeh. Hayat Allah nak cerita ni bukan benda lekeh, tapi benda yang sangat hebat. Maka Allah mulakan dengan perkataan subhana. Kita pun kalau kita kagum, kita kata subhanallah. Tengok anak orang pandai, kita kata subhanallah, masya Allah. Tengok benda cantik, subhanallah. Tengok benda yang kita rasa kagum, subhanallah. Jangan jadi macam setengah orang, fuyo. Alamak, tu dia terlupa. Dia terlupa untuk sebut subhanallah. Baik. Subhanallazi, maha suci Allah, allazi yang asra, memperjalankan. Jadi peristiwa Al-Isra ini, Nabi SAW diperjalankan daripada Makkah ke Al-Masjidil Aqsa. Masa bila? Ustaz ni tanya lagi, dah hari ni cuti 27 Rajab. 27 Rajab lah hari ni. Peristiwa Isra tanya lagi. Macam ni lah. Dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum, Ar-Rahiqil Makhtum, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, dia kata ulama berbeza pendapat tentang bilakah berlakunya peristiwa Al-Isra dan juga Al-Mi'raj itu. Ada yang mengatakan Al-Isra itu berlaku pada tahun yang sama Nabi dilantik menjadi Nabi. Nabi Muhammad itu dilantik menjadi Nabi dan Rasul, tahun yang sama. Ada pendapat yang kata selepas Nabi diutuskan, selepas 5 tahun Nabi diutuskan, peristiwa Isra itu berlaku. Ada yang kata pada malam yang ke-27 Rajab tahun 10 kenabian. Hari inilah 27 Rajab. Pendapat yang keempat kata sebelum peristiwa hijrah 16 bulan sebelum peristiwa hijrah, iaitulah pada bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian. Pendapat yang kelima kata setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan, mesti 14 bulan lah. 14 bulan sebelum peristiwa hijrah, iaitu pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Dan ada juga yang kata setahun sebelum hijrah, iaitu pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Ada 6 pendapat. Kemudian kata Al-Mubarak Al-Furi, dia kata 3 pendapat yang pertama tadi tu, dia kata tertolak. Apa dia ni? Yang kata tahun pertama kenabian, tahun kelima kenabian, dan malam ke-27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Maksudnya termasuklah kita cuti pada hari ini. Dia kata 3 pendapat ini dia kata tertolak. Hujah dia apa? Dia kata Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Siapa ni? Isteri Nabi. Khadijah wafat pada bulan Ramadan. Khadijah wafat pada bulan Ramadan bila? Tahun ke-10 kenabian. Tadi saya sebut tadi yang 27 tu bila? 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Siapa dulu? Rajab dulu ke Ramadan dulu? Rajab dulu kan, baru Ramadan kan. Sedangkan kita tahu peristiwa Al-Isra ni antaranya ia berlaku pada tahun yang disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Kan, tahun kesedihan. Termasuklah kita kata Nabi kehilangan siapa? Nabi kehilangan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Allah nak pujuk hati Nabi yang lara ini, Allah bagi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi peristiwa tersebut berlaku selepas Khadijah wafat. Sedangkan Khadijah wafat pada bulan Ramadan. Sebab itu macam sehari 2 hari yang baru ni sebelum kita cuti hari ni, kan, pensyarah kami orang Mesir lah, UNISYAM, dia terkenal dengan pensyarah Arab. Okey. Jadi depa ni nak confirmation daripada saya.
betulkah hari Rabu ni cuti? Saya kata betul lah, sebenarnya al-Isra' wal Mi'raj. Lepas tu dia kata, tapi sebenarnya ulama' berbeza pandangan. Saya kata saya pun setuju, memang ulama' berbeza pandangan pun, saya kata. Tapi dah dapat pilih 27, kita cuti lah, saya kata. Dah dapat cuti lah. Semua cuti ke? Saya kata tak. Yang cuti tu ialah negeri-negeri yang cuti Jumaat Sabtu sahaja. Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Saya salah ke? Betul ke no? Betul. Pasal Penang tak cuti kan? Penang tak cuti, KL pun tak cuti. Jadi macam hari ni saya bercuti, isteri saya pergi sekolah. Minggu lepas cuti sekolah, isteri saya cuti, saya pergi kerja. Tak ada makna tu. Takwim tidak sama. Tak apalah. Baik. Jadi dia kata, dan kewafatan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha adalah sebelum difardukan salat. Bilakah difardukan salat? Peristiwa Isra wal Mi'raj lah. Jadi dia kata 3 pendapat tadi termasuklah malam 27 Rajab itu, dia kata pendapat tersebut tertolak. Tertolak. Tak apalah, ini soal pandangan ulama tentang tarikh. Alhamdulillah benda ni bukan akidah. So kalau kita berselisih pandangan tentang isu tarikh, itu bukan isu besar. Yang penting kita beriman dengan berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Cukup. Tarikh itu cerita lain. Okey? Baik. Manakala pandangan 4, 5 yang ke-6, Al-Mubarak Al-Furi sendiri tidak mentarjihkan ataupun tidak memastikan mana satu yang betul. Mana satu yang betul. Cuma dia kata kalau faham betul-betul konteks surah Al-Isra ini menunjukkan peristiwa tersebut lewat. Dia berlaku lewat, bukannya berlaku di awal kejadian. Selesai. Baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Subhanallah. Allah sebut perkataan bi'abdihi, hamba-Nya. Ini satu title yang sangat hebat Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah mengiktiraf kehambaan Nabi itu, kehambaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut hamba, dia bukan lekeh tetapi dia hebat. Tak percaya cuba pergi istana. Ni kita ni mana pernah guna perkataan hamba? Kan? Hamba tuan hamba mana pernah guna? Tapi kalau di sana dia guna hamba tak? Tak, dia guna patik dong, saya silap. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Patik no, bukan hamba no, silap saya, minta maaf lah. Ala kulli hal, bila seseorang itu dia berkhidmat kepada yang hebat, walaupun jawatan dia tak hebat, tetap juga dia rasa dia hebat. Hang kerja apa? Aku kerja chef di istana. Contoh, aku kerja melayan Tuanku Sultan di istana, walaupun kerja dia cuma angkat cawan je. Tapi oleh kerana kerja di istana tu, dia syok, dia lain macam. Satu pengiktirafan. Bi'abdihi, dengan hamba-Nya. Ini pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Label ini dia lebih tinggi daripada Datuk Seri, Tan Sri, Tun. Dia lebih hebat daripada itu semua. Dan bila sebut hamba-Nya, dia tak mesti dia menonjol, tak. Sajalah yang paling kita panggil apa? Low profile, bahasa orang putih, low profile. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang ni, nama dia Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni dia hidup zaman Nabi. Masa Nabi hidup dia ada, masa dia hidup Nabi ada. Faham tak? Dia hidup zaman Nabi, tetapi dia tidak pernah jumpa dengan Nabi. Sebab apa? Sebab dia duduk di Yaman, Nabi duduk di Madinah. Dia nak jumpa Nabi tapi tidak berkesempatan. Daripada Yaman dia berjalan jauh. Dia minta izin daripada ibu dia. Dia nak pergi ke Madinah nak jumpa Nabi. Tengok-tengok tak selesai masa tu Nabi pergi berperang. Perang apa? Ghazwah apa? Saya tak ingat perang apa tu, tapi jauh daripada Madinah. Tanya orang penduduk Madinah, bila Nabi nak balik? Mana kami nak tahu?
Zaman tu kan belum ada handphone lagi, mana nak tahu. Jadi tak dapatlah Uwais Al-Qarni bertemu dengan Nabi sehinggalah akhir hayat beliau, sehinggalah Nabi pun wafat, memang tak pernah jumpa langsung. Tetapi subhanallah, Nabi SAW pernah berpesan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan Uthman kot. Nabi kata, kalau kamu berpeluang pergi Yaman, jumpa dengan seorang yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa daripada dia, doa dia makbul. Nabi tahu mana nama Uwais Al-Qarni. Nabi jumpa di mana, viral tang mana. Ini namanya apa ni? Kalau bahasa zaman sekarang kita kata unsung hero ke apa? Hero yang tidak didendang. Tiba-tiba dia muncul nama tu kan. Sama dia tak dengar pun. Jadi hak ini ni, penduduk bumi tak kenal dia. Penduduk langit kenal dengan dia. Penduduk langit kenal dengan dia. Allah bagi ilham kepada Nabi, kata di Yaman tu ada seorang tu nama dia Uwais Al-Qarni. Hebat tak hebat Uwais Al-Qarni? Dari sudut kehambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan sekadar seorang orang soleh, orang yang kita kata rajin beribadah, bahkan dia hebat dalam memberi khidmat kepada ibu kandungnya sendiri. Dia pelihara lembu. Daripada lembu tu mula dilahirkan sampailah membesar, selalu dia dukung lembu tu tadi. Orang kata hang gila apa dukung lembu. Sampai lembu tu dah besar pun dia masih nak dukung juga. Dukung. Dia berlatih dukung lembu tu. Rupa-rupanya tujuan dia berlatih dukung lembu tu sebab dia nak dukung mak dia. Mak dia sakit. Sebab dia nak bawa mak dia pergi haji. Dia dukung mak dia sepanjang jalan. Kita hari ni wheelchair. Pakai wheelchair. Saya pun 2-3 tahun lepas masuk umrah tu, tiba-tiba ayah saya sakit, mak saya sakit, tak larat. Saya tolak pakai wheelchair. Ringan dia wheelchair tu. Ni dukung. Subhanallah. Dan Uwais Al-Qarni. Ni contoh kita kata kehambaan. Lepas tu kita cek balik diri kita. Agak-agak Allah mengaku tak kita ni hamba dia? Itu soalan dia. Kita kata kita hamba Allah. Soalannya, Allah mengaku tak kita ini hambanya? Ada seorang lagi namanya Abdullah bin Amr bin Haram, salah seorang sahabat Nabi. Jarang kita dengar nama dia ni. Dia ni antara yang terawal menyahut seruan untuk masuk peperangan Uhud, Ghazwatul Uhud. Sebelum keluar pergi berperang, dia beritahu dengan anak dia. Kalau boleh biar akulah orang yang pertama syahid dalam peperangan itu nanti. Dia beritahu anak dia, kalau boleh biar ayahlah orang pertama syahid dalam peperangan Uhud ini nanti. Dia tengok bila berperang, sungguh dia syahid. Sungguh dia orang yang pertama syahid. Maka si anak tadi ni bila diberitahu ayah dia gugur syahid, si anak ini pun menangis sebab ayahnya syahid. Nabi SAW datang menenangkan si anak tadi. Jangan menangis. Sekarang ni ayah kamu dia tersangatlah gembira. Abdullah bin Haram ini selepas beliau syahid, diceritakan oleh Nabi SAW, dia terus dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya gembira dia syahid tu, dia sampai Allah panggil dia ya ibadi, wahai hambaku. Wahai hamba. Allah iktiraf kawan ni hamba, wahai hambaku. Mintalah apa kau nak minta, aku bagi. Lah kau dah syahid, mintalah apa kau nak minta, aku bagi. Lalu Abdullah ini agak-agak diminta apa daripada Allah Ta'ala? Diminta daripada Allah, wahai Allah, hidupkan aku balik, aku nak balik ke dunia. Padahal dia syahid. Dia kata, wahai Allah, hidupkan balik, aku nak balik ke dunia. Kenapa kamu nak balik ke dunia?
aku nak hidup di dunia dan aku nak masuk berjuang dalam peperangan fisabilillah sekali lagi, dan aku nak syahid sekali lagi. Syok syahid. Dia syok syahid sampai dia minta untuk hidup balik, nak berperang lagi, nak syahid sekali lagi. Dan kalau punya nak hidup balik, nak berperang lagi, nak syahid sekali lagi. Syok syahid. Syok syahid. Bukan hak yang kategori hak yang dalam surah As-Sajdah tu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bukan hak yang tu. Hak yang tu orang kafir tadi ni, kan? Ya Allah, kami dah nampak dah. Bagi kami kembali ke dunia, kami nak beramal soleh. Hak tu tak boleh lah. Memang tak bagi. Rupa-rupanya hak ni Allah tak bagi. Dah syahid-syahid lah, sudahlah. Loh, tak boleh syahid sekali lagi. Akhirnya permintaan yang lain. Dia pun minta, wahai Allah, tolong bagi tahu kepada umat manusia, bagi tahu kepada mereka ni, syahid ni best dan aku tidak mati rupa-rupanya. Maka turun ayat Al-Quran yang berbunyi, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka, jangan kamu katakan orang yang terbunuh fi sabilillah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki. Allah cerita kepada umat manusia tentang keseronokan syahid ataupun kelebihan syahid. Hani hamba. Jadi kita cek balik diri kita, kan? Kita ni hamba Allah atau bagaimana? Allah mengaku ataupun tidak kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia seronoknya bila Allah iktiraf ini, Allah bagi kemuliaan dengan cara memberikan kematian yang indah, dengan kita kata dengan gaya yang tidak disangka-sangka. Siapa sangka orang Malaysia lahir di Malaysia boleh meninggal dunia di New Zealand? Siapa sangka? Rupa-rupanya yang 40 lebih tu kan, 50 orang saya tak ingat, 40 lebih tu yang meninggal di New Zealand tu kan, dia jadi isu dunia kan, Hebat tak hebat mereka tu yang meninggal pada hari Jumaat dalam masjid, kemudian mendapat simpati seluruh dunia, disolatkan oleh ramai orang New Zealand hanya bukan beragama Islam pun turut simpati, yang kita pun simpati, pakat mendirikan solat janazah ghaib, termasuklah di Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram sebut dia macam ni, kita sehari ada berapa waktu? 5 waktu kan. Orang di Makkah ataupun orang di Madinah, dia sembahyang dalam sehari, kalau dia sembahyang di Masjid Haram ataupun di Masjid Nabawi, dalam sehari sekurang-kurangnya dia sembahyang 10 kali. Sekurang-kurangnya dia sembahyang 10 kali. Sekurang-kurangnya. Apa maksud 10 kali itu? Hak yang fardu tu 5 kali. Kemudian boleh katakan hampir setiap 5 waktu ada solat janazah. Sekali itu, kata Imamul Masjid, Imam Masjid Haram, dia kata salatul ghaibi li syuhada'i masjidaini fi New Zealand. Dia kata. Selalunya kata Bilal yang selepas solat fardu, dia kata as-salatu 'alal amwati rahimakumullah, gitu. Salat ke atas mayat, gitu. Tapi kali ini tu salatul ghaibi li syuhada'i masjidaini fi New Zealand, disebut begitu. Salatul ghaib kepada syuhada 2 masjid di New Zealand. Bayangkan dalam Masjid Haram ada berapa, bukan berapa orang, berapa ribu, ratus ribu ke juta. Tu istimewanya syuhada New Zealand. Punya ramai orang yang salat untuk mereka. Jom kita cek balik, kita mati di mana atau
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, pada waktu malam. Rupa-rupanya waktu malam lah waktu yang paling sesuai untuk kita. Yalah, waktu orang tidak nampak, waktu bersunyi-sunyian, waktu untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jom kita tukar. Katalah kalau benda tersebut berlaku pada waktu siang, mungkin ada orang nampak. Mungkin ada orang nampak. Kemudian bila Nabi balik, Nabi kata aku diperjalankan daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Mungkin cepat sahaja orang percaya sebab memang ada orang nampak. Tapi lagi orang tak nampak. Pasal Nabi cerita, hanyalah kita kata menguji keimanan. Dan memang betul pun bila Nabi balik, Nabi bercerita kepada umat manusia, maka berlakulah sebahagian daripada orang Islam yang sudah masuk Islam akhirnya dengar cerita Nabi pergi ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha dan balik pada malam itu juga, maka adalah sebagian mereka yang sudah murtad. Itu antara hikmah kita kata berlaku pada waktu malam. Lailan minal masjidil harami. Minal masjidil harami. Kenapa sebut masjid? Kenapa sebut masjid? Jadi disebut dalam tafsir, dia katakan pada malam tersebut pada asalnya Nabi tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini Ummu Hani binti Abi Talib, rumah sepupu Nabi. Rumah sepupu Nabi. Nabi daripada situ dikatakan Nabi pergi ke Masjidil Haram dekat dengan Hijr Ismail itu, bainan naimi wal yaqwan, di antara nak tertidur dengan jaga gitu. Tiba-tiba Nabi didatangi oleh Jibril alaihi salam dan ditunjukkan dengan binatang yang bernama Buraq. Buraq ni apa? Dia lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagal. Biasa tengok tak keledai? Biasa tengok tak bagal? Bagal tu dia besar pada keledai, kecil pada kuda. Jadi yang buraq ini pula besar pada keledai, kecil pada bagal, tengah-tengah. Pengalaman peribadi saya dulu di Mesir, jumpa keledai tu selalu. Kemudian satu hari saya pergi tonton, nampak seekor ni. Saya kata, awak keledainya nampak lain macam. Saya kata, awak keledainya nampak lain macam. Nampak nak macam kuda, tapi macam keledai. Kenapa saya kata macam kuda? Sebab besar dia nak hampir-hampir besar macam kuda. Kenapa saya kata macam keledai? Sebab telinga dia panjang macam telinga keledai. Lepas tu saya kata, ni kenapa keledainya nampak pelik? Lepas tu kawan saya jawab, tu bagal lah, bagal. Itu bagal lah, bagal. Macam itulah. Rupanya hak yang tu namanya bagal. Baik. Jadi buraq ini, subhanallah, semua kita tahu, sekali dia melangkah sarjana mata memandang. Itu kelajuan. Baik. Jadi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, sampailah ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, rupa-rupanya Nabi dipertemukan dengan para anbiya dan para rasul. Mereka itu akhirnya bersusun dalam beberapa saf, dan Nabi yang ditolak oleh Jibril untuk menjadi imam. Ada beberapa poin di sini. Poin yang pertama di sini ialah kepentingan solat secara berjamaah. Satu. Poin yang kedua ialah semua Nabi mengiktiraf bahawa walaupun Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling bongsu, tetapi lah dia Khatamul Anbiya. Kita kata penutup segala Nabi, dan Nabi yang paling, kita kata kalau bahasa mudah kata Nabi yang paling hero lah, Nabi yang paling pahlawan, Nabi yang paling kita kata ketua segala Nabi. Nabi SAW diperjalankan itu, timbul soalan dengan buraq tadi.
Dengan roh sahaja ke ataupun dengan jasad dan roh sekali? Maka ulama berselisih pendapat. Ada yang kata dengan roh sahaja, ada yang kata dengan jasad dan dengan roh. Dan saya secara peribadi, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan dengan jasad dan juga dengan roh. Sebab kalau dengan roh sahaja, kita kata ibarat macam mimpi je lah. Walau bagaimanapun mimpi Nabi itu adalah mimpi yang benar, bukannya macam mimpi kita. Mimpi yang dibawa oleh syaitan. Mimpi Nabi adalah mimpi yang benar, tidak ada kelemahan pun. Tetapi kalau kita kata dengan jasad, dia nampak lagi kehebatan dia. Kalau timbul pula persoalan, ustaz, kalau kita naik jet, kita tak pakai sarung tangan, kita tak pakai helmet, kita berpaut pada sayap jet tu, terpelanting janganlah kata macam tu. Ini bukan cerita jet, ini cerita burak, cerita mukjizat Nabi SAW. Mana boleh kira macam itu? Ini lain lah, ini lain. Cerita dia lah lain, dia sangat berbeza. Baik. Dengan jasad dan juga dengan roh, maka Nabi sendiri nampak, Nabi sendiri yang bergerak. Nabi sendiri yang bergerak. Bahkan kalau kita kata sekadar roh sahaja, kemudian Nabi balik cerita, dia mungkin benda tu tidak begitu menakjubkan sangat. Tapi yang kenapa yang sampai semua orang, ramai orang di kalangan penduduk kufar Makkah itu yang sampai kutuk Nabi berjabu pasal benda ini? Pasal dengan jasad lah. Sangat tidak logik bagi mereka tentang peristiwa Al-Isra' dan juga Al-Mi'raj ini. Baik. Selepas Nabi SAW mengimamkan salat bersama dengan para Nabi dan para Rasul yang lain, kemudian Nabi dimi'rajkan. Dimi'rajkan ke langit dunia. Subhanallah. Jom kita, saya lupa nak bawa cari ayat Quran tunjuk yang tentang kebenaran ayat Quran itu. Dia mendahului segala ilmu sains. Al-Quran itu dia bukan kitab sains, tetapi sains ada di dalam Al-Quran. Jadi disebut di situ tentang seolah-olah langit ini dia ada satu ruangan ataupun bukaan yang mana takat situ sahaja yang manusia boleh tembus, tidak di langit-langit yang lain. Saya bagi contoh. NASA, NASA, tahu tak NASA? NASA tu apa dia? Nama penulis saya tak tahulah. Tapi yang saya tahu dia macam aero angkasa kepunyaan Amerika. Saya salah. Betul lah. Okey, betul. NASA tu Amerika punya kan? Baik. Mereka nak terbangkan roket tu. Cuba abang saya Sat. Di negara Amerika tu tang mana di station? Wilayah mana? Negeri mana? Di Amerika tu. Station yang NASA punya tu nak terbang tu roket tu tang mana? Wilayah mana? Jawapannya adalah bukan di Amerika. Tu angkasawan kita tu terbang di mana hari tu? Pasal apa di situ? Kenapa tidak di Amerika? Baik, Malaysia tak duit ke kalau nak buat di Malaysia sendiri? Pasal apa nak kena hantar kita punya angkasawan tu pergi sana, pergi berlatih dan pergi terbang? Malaysia tak boleh buat ke? Indonesia tak boleh buat ke? Awak ni miskin sangat ke? Maka jawapan dia, di situ sahaja yang roket tu boleh tembus ke atas, melepasi langit dunia. Depa kaji dah. Tang situ je ruangan dia yang boleh tembus melepasi langit dunia. Kan bumi ni bulat, rupa-rupanya di antara bulat-bulat tu tang sini saja berlubang yang boleh keluar. Quran sebutlah dalam Quran, cuma minta maaf saya lupa nak bawa ayat tersebut. Subhanallah. Ini kita kata kuasa Allah Subhanahu wa taala, kebenaran kitab Al-Quran. Baik.
Allah sebut minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Nah, apa ni? Kepentingan untuk datang ke masjid. Sebelum tu Allah sebut perkataan abdun, bi'abdihi, hamba. Hamba yang merendah diri, satu. Lepas tu yang kedua, mai masjid. Rupa-rupanya juga nak bagi pesan kepada kita. Kita yang mai surau ni, yang mai masjid ni, jangan berasa hebat. Kita yang mai surau ni, kita yang mai masjid ni, jangan berasa hebat. Saya rasa kita pernah tengok video India ke Bangladesh tau, saya tak ingat. Kudung, tak ada dua-dua tangan. Dia kaki sahaja. Kaki saja ditunjuk macam mana kawan itu dia pergi kerja dengan kaki sahaja tanpa tangan. Dia bekerja menulis dengan kaki tanpa tangan. Kemudian dia balik rumah, dia mengajar anak-anak dia buat kerja sekolah dengan menggunakan kaki. Kemudian video tu juga tunjuk dia masa dia nak ambil wuduk, dia basuh muka dia dengan tapak kaki dia. Dia bersugi menggunakan dua jari kaki dia. Kemudian dia solat. Kemudian yang meruntun hati itu ialah ketika dia nak baca Al-Quran, dia nak kali muka surat, dia gunakan muka dia. Dia tak guna kaki dia. Kalau kita kata tu rusaklah kan, rusaklah bagi dia. Tapi dia tak guna kaki dia. Dia gunakan muka dia untuk kalih muka surat. Tiba-tiba ada ramai orang yang ada tangan, cukup dua tangan, sihat tangan dia, tapi tak reti buka dan membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Kita tanya balik diri kita, Allah mengaku ataupun tidak kita ini sebagai hamba-Nya. Bila Nabi diangkat ke langit, diiringi dengan Jibril alaihi salam sampai ke langit yang pertama, Jibril minta izin. Jibril yang tolong ketuk pintu langit. Sampai ke langit yang pertama, rupa-rupanya di situ ada Nabi Adam, Abul Bashar, bapa sekalian manusia. Nabi bagi salam, Nabi Adam menyambut ahlan wa sahlan, dan Nabi Adam mengakui kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diperlihatkan kepada Nabi arwahus suada, ruh-ruh yang berbahagia di sebelah kanannya, wa arwahul ashqiya, ruh-ruh golongan yang celaka di sebelah kirinya. Naik langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan juga Nabi Isa bin Maryam. Kemudian langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit yang keempat jumpa Nabi Idris alaihi salam. Langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun bin Imran alaihi salam. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Semasa di langit yang keenam tadi jumpa dengan Nabi Musa, bila Nabi Muhammad nak naik dah ke langit yang berikutnya, Nabi Musa menangis. Lalu dia tanya, apa siapa? Menangis. Nabi Musa kata, teringin nak jadi umat Muhammad. Teringin nak menjadi umat Nabi Muhammad. Pasal apa? Sebab ramai di kalangan umat Nabi Muhammad yang akan masuk ke dalam syurga. Subhanallah, Nabi Musa. Dan sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi dibawa lagi kepada Al-Baitul Ma'mur, yang mana kedudukan Al-Baitul Ma'mur tu betul-betul bertepatan di bawahnya itu ialah Kaabah. Al-Baitul Haram. Maksudnya kalau Kaabah yang 4 segi tu, kalau kita berdiri di tengah-tengah Kaabah tu, kalau kita dongakkan langit, atas itulah betul-betul Al-Baitul Al-Ma'mur, yang mana 70,000 malaikat tawaf di situ pada setiap
Tu keluar 70,000 masuk 70,000 tanpa henti. Tawaf di Al-Baitu Al-Ma'mur. Kemudian Nabi diperlihatkan tentang syurga. Nabi diperlihatkan syurga. Ya, Nabi diperlihatkan syurga. Kemudian Nabi SAW bertemu dengan Allah secara langsung untuk menerima wahyu dan juga perintah, iaitulah kefarduan ibadah salat sebanyak 50 waktu. Subhanallah, saya pernah sebut juga di surah ini dan beberapa tempat. Istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah semasa Nabi naik itu, Nabi naik dengan capal baginda sekali, dengan pakaian baginda sekali. Satu pun tidak tertanggal daripada badan Nabi. Sebab tu jangan hairan kalau orang kita kata ada muzium yang menyimpan serban Nabi, baju Nabi, pakaian Nabi. Sebab apa? Semua tu hebat. Apa sahaja yang melekat dengan badan Nabi, semua tu mulia, semua itu hebat. Termasuklah sandal ataupun capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita sedih bila ada orang memperlekeh. Sebahagian orang yang memakai kopiah, di atas kopiah itu ada macam bentuk sandal Nabi. Dia kata apalah bebuh selipar atas kopiah, dia kata. Dia memperlekeh. Dia kata kenapa awak je letak kopiah atas selipar atas kopiah ni. Padahal sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mulia. Dan sangat mulia. Bahkan kita bisa mendengar juga ceramah pengalaman almarhum Tuan Guru Datuk Harun Din bercerita tentang mimpi bila bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada masa itu Datuk Harun Din dikatakan tolong pakaikan capal itu ataupun sandal itu kepada kaki Nabi yang mulia. Dan Datuk Harun berkata, wahai selipar, kau lebih mulia daripada aku sebab engkau telah melindung tapak kaki Nabi daripada panasnya tanah, daripada pijak batu, daripada terkena duri dan sebagainya. Kau lagi mulia daripada aku, wahai selipar, wahai sandal. Bahkan dalam peristiwa Al-Mi'raj ini juga, jika nak dibandingkan dengan peristiwa Nabi Musa alaihi salam dilantik oleh Allah menjadi rasul di Al-Wadi Al-Muqaddas, Allah kata kepada Nabi Musa, Allah kata fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, tanggalkan dua capalmu ataupun dua seliparmu sebab sekarang engkau ni berada di Al-Wadi Al-Muqaddas, Wadi Al-Muqaddas, untuk diangkat menjadi rasul. Nabi Musa pun tanggalkan selipar baginda. Tapi hal yang ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra tidak diperintahkan untuk tanggalkan selipar baginda, untuk bertemu direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita kata sandal Nabi itu juga lebih mulia daripada diri kita. Maka salahkah kalau orang nak letak hak yang simbol sandal tu atas kopiah dia? Kalau orang kata alah selipar, selipar siapa? Selipar siapa? Bukan selipar aku, bukan selipar hang. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Turun ke bawah, semua kita tahu, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kata minta diskaun sikit sebab rasanya umatmu tak mampu untuk buat. Naik turun sampailah yang kelima pun Nabi Musa kata minta diskaun lagi, umatmu tak mampu. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Qad istahyaitu min rabbi walakinni arda wa aslam. Aku dah malu dah, kata Nabi. Dah malu dah, hani tak apalah, aku redha lah, aku terimalah kan. Walaupun lima waktu. Subhanallah, rupanya sungguh. Walaupun 5 waktu tetap juga dia berat kan bagi sebahagian umat Islam. Namun Allah yang Maha Pengasih, walaupun turun daripada 50 kepada 5, tetapi satu kali kita solat pahala 10 kali ganda. Bila 5 kali kita solat sama juga dengan 50 kali kita solat, 50 waktu kan, seperti mana yang asal. Allah bagi juga kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kesimpulannya dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini, kemuncaknya ialah kefarduan salat. Satu-satunya ibadah, satu-satunya perintah yang Allah bagi kepada Nabi tidak melalui malaikat Jibril. Direct terus. Allah bagi direct. Nak kata betapa besarnya kepentingan ibadah salat. Bahkan salat inilah yang membezakan di antara orang Islam dengan orang yang belum Islam. Maka sebab itu menjadi kewajipan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak-anak menakan kita, kerabat kita, supaya menjaga ibadah solat. Kalaulah ada orang yang solat dan dia masih lagi melakukan dosa, orang kata, aku tengok dia solat tapi dia buat dosa juga. Maka jawapan kita, tu tara solat pun buat dosa. Kalau tak solat, awal-awal lagi dah berdosa. Walaupun dia berasa dia tidak buat jahat yang lain, tapi hang tak solat jangan dosa tu. Walaupun dia buat dosa, sekurang-kurangnya dia solat. Sekurang-kurangnya dia solat. Daripada tak solat langsung, awal-awal lagi sudah berdosa. Itu tentang kepentingan ibadah solat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan direct kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Nabi turun awal-awal pagi lagi, Nabi nak keluar, nak bagi tahu kepada masyarakat, dipesan ataupun dihalang oleh Ummu Hani, iaitulah sepupu Nabi. Tak salah, nak keluarlah. Depa tak percaya denganmu. Depa tak percaya denganmu, tak salah. Tetapi kata Nabi Muhammad, Nabi tetap juga akan keluar walaupun depa tidak percaya. Walaupun mereka tidak percaya, walaupun mereka akan mengejek-ejek aku. Jadi orang yang pertama yang Nabi bagi tahu tentang peristiwa Al-Isra' dan juga Al-Mi'raj ini, namanya ialah Abu Jahal, pak saudara Nabi. Bila Nabi cerita kepada Abu Jahal dengar. Tentu tak apa, Ustaz. Aku nak panggil orang ramai. Nak panggil orang ramai. Ya ma'syara Bani Ka'ab ibn Lu'ay, halumma. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, mai sini. Dengar cerita si Muhammad ni. Dia apa ni? Mai dengar. Nabi pun bila orang ramai, Nabi cerita. Elok-elok Nabi cerita. Masa itulah terserlah siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman, dan siapa yang akhirnya murtad. Tak cukup dengan itu, Abu Jahal and the gang ni, jom kita pergi jumpa Abu Bakar pula. Abu Bakar tak ada masa tu. Nak cerita kepada Abu Bakar. Hei Bakar. Hei Bakar. Orang Kedah ada gitu kan. Nama saya Abu Bakar bin Umar, ada gitu kan. Jadi dicerita kepada Abu Bakar tentang benda ini. Abu Bakar kata apa? Yang cerita tadi tu mai daripada siapa? Mai daripada Muhammad ke? Daripada Muhammad. Kata Abu Bakar, kalaulah cerita itu lebih dahsyat lagi daripada itu, tetapi dia mai daripada Muhammad, aku tetap percaya. Dan berita tersebut sampai ke telinga Nabi. Sejak itulah Nabi menggelarkan Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq, iaitulah yang membenarkan. Subhanallah, peristiwa ini dia terlampau mencari adat, dan Allah letakkan dia, Allah rakamkan dia dalam surah Al-Isra', surah yang di pertengahan. Tercerita dah sebelum ini dalam Al-Quran itu ada 3 surah di tengah-tengah, ajaib semuanya. Bermula daripada surah Al-Isra', peristiwa yang sangat mencari adat. Diikuti dengan surah Al-Kahfi, iaitu cerita tentang 7 orang sahabat yang ditidurkan selama tempoh 309 tahun, takkan berlaku lagi kepada mana manusia. Sangat mencari adat. Diikuti dengan surah Maryam yang menceritakan tentang kelahiran seorang anak
dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak pernah berkahwin dan tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Sangat mencari adat. Dirakamkan oleh Allah dalam 3 surah berturut-turut di pertengahan Al-Quran, membuktikan Quran itu adalah kalamullah, bukannya kalamul bashar, bukannya kalam manusia. Abu Bakar ni punya hebat ni, gelaran As-Siddiq ini punyalah hebat ini, seorang yang tidak pernah meninggalkan salat secara berjamaah. Satu hari Abu Bakar dia terlewat, dia terlambat. Dia nampak Nabi sembahyang cepat-cepat, dia masuk masjid. Elok dia angkat takbir, Allahu Akbar, Nabi rukuk. Cepat-cepat juga dia terus rukuk. Nak kata punyalah gembira Abu Bakar ni, sempat rukuk bersama dengan Nabi. Maksudnya takkan jadi masbuk. Dia punyalah gembira tu sampai dia tersebut alhamdulillah. Sebetulnya dalam rukuk dia baca apa? Subhana rabbiyal maksudnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi Abu Bakar punyalah seronok pasal dapat rukuk tadi, tak jadi masbuk, dia tersebut alhamdulillah. Akhirnya yang selama ni, sebelum itu Nabi dan para sahabat selepas rukuk untuk iktidal, Nabi kata Allahu Akbar. Tapi semenjak hari itu malaikat bisik kepada Nabi SAW bahawasanya Allah mendengar perkataan alhamdulillah yang dilafazkan oleh Abu Bakar tadi. Maka sejak hari itu Nabi pun bangun, sami'allahu liman hamidah. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Hebat tak hebat Abu Bakar, sampai Nabi tukar daripada Allahu Akbar kepada sami'allahu liman hamidah. Siapa ni? Inilah dia orang yang kita kata menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diiktiraf dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jom cek balik diri kita. Sekali lagi kita tanya diri masing-masing, adakah Allah mengiktiraf kita ini sebagai hamba-Nya? Macam saya, sehari sekurang-kurangnya saya pegang smartphone untuk tengok WhatsApp. Kalau dicampur semualah lebih sejam rasa. Lepas tu tiba-tiba saya nak mendapik dada, saya kata saya ni hamba Allah. Padahal setengah jam kita pegang WhatsApp tu, katalah kalau kita tak pegang WhatsApp, setengah jam tu rupa-rupanya kalau kita buka Quran, kita boleh baca 1 juzuk. Tapi bila dia nak habis 1 muka surat pun payah. Lepas tu tanya balik sekali lagi, adakah kita ni hamba Allah yang sebenar-benar hamba? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan beroleh manfaat, mudah-mudahan beroleh pengajaran, dan sama-sama kita perbaiki diri kita, dan mudah-mudahan sampai ke dalam bulan Ramadan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.